Dapat tengok semua? Okey, kita akan start dulu. Okey, hari ini kita akan belajar, sebab minggu lepas sepatutnya cikgu start dengan kamu unit 1, betul? Kesihatan diri dan reproduktif. Memandangkan last week cikgu ada meeting, jadi kita akan refresh balik topik hari ini, iaitu kesihatan diri dan reproduktif. Di sini cikgu letak standard pembelajaran. Standard pembelajaran adalah objektif yang kamu perlu capai untuk topik pada hari inilah. Okey, yang pertama, kamu perlu tahu macam mana untuk menghuraikan maksud identiti seksual, iaitu setiap orang dilahirkan sama ada sebagai lelaki atau perempuan. Okey, yang kedua pula, menghuraikan maksud orientasi seksual, iaitu keinginan seksual terhadap berlainan jantina atau sesama jantina atau kedua-duanya sekali. Dan yang ketiga, menjana idea cara untuk menangani kecelaruan identiti seksual dan orientasi seksual yang bertentangan dengan agama serta budaya dalam masyarakat Malaysia. Okey, standard pembelajaran ini ada dalam buku teks, tetapi memandangkan kamu belum ada buku teks kan? Jadi cikgu ada share kan hari tu digital buku teks digital. Kalau tak ada, nanti cikgu share balik dalam grup. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok identity seksual. Okey, apa maksud identity seksual? Identity seksual melibat perempuan. Maksudnya di sini, kalau kamu lahir sebagai lelaki, lelakilah kamu. Kalau kamu lahir sebagai perempuan, perempuanlah kamu. Macam tu. Yap. Okey. Kita slide 3 tadi kan? Okey. Slide. Okey, yang ini tadi. Identiti seksual merujuk kepada penerimaan tingkah laku, iaitu kalau kamu lelaki, dia bersifat apa? Adrian, buka mic. Lelaki bersifat apa? Sifat. Apa sifat seorang lelaki? Apa tingkah laku seorang lelaki? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Kamu bukan lelaki kah? Ya cikgu. Jadi apa sifat seorang lelaki? Tak ingat cikgu. Kamu ni lelaki ke perempuan? Okey, Isabel, on mic. Apa sifat lelaki? Isabel? Apa sifat lelaki, Isabel? Tak tahu. Cikgu tak dengar mic kamu. Warren? Entah cikgu. Entah? Ibu tu tahu. Kamu tu lelaki je. Lelaki maksudnya sifat dia. Kalau lelaki dia gunalah baju lelaki, tak ada lelaki gunanya. Perbezaan lelaki dan perempuan yang berciri lemah lembut. Ada tak lelaki yang lemah lembut? Adrian? Tak ada. Maksud orientasi seksual, nampak yang cikgu highlight tu. Yang cikgu highlight itu adalah kata kuncinya, iaitu merupakan kecenderungan identiti personal. Identiti personal tu maksudnya cerminkan diri individu atau tarikan seksual atau emosional kepada individu yang
berlainan jantina, sesama jantina atau kedua-duanya. Okey, terbahagi kepada 3 seperti latihan yang cikgu bagi minggu lepas tu. Heteroseksual, nampak tak heteroseksual? Maksudnya itu merupakan tarikan seksual terhadap pasangan yang berlainan jantina. Yang ini adalah hubungan yang normal di antara lelaki dengan wanita. Okey, yang kedua pula bisexual. Bisexual pula adalah tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina. Nampak tak gambar di sebelah tu yang cikgu dah letak tu? Maksudnya ada 2 lelaki, seorang perempuan, betul? Maksudnya lelaki ini dia menjalinkan hubungan dengan perempuan juga. Dalam pada masa sama dia suka juga dekat lelaki. Maksudnya dia boleh suka lelaki, dia suka perempuan. Itu namanya bisexual lah. Dia dua-dua jantina dia minat. Okey, faham ah? Setakat ni cikgu harap kamu faham ah. Okey, yang ketiga pula homoseksual. Okey, homoseksual adalah tarikan seksual terhadap jantina yang sama. Maksudnya lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tapi mereka tak tertarik kepada individu yang bertentangan jantina, homoseksual. Jadi cikgu harap kamu tahu perbezaan ketiga-tiga ini ya. Okey, cikgu nak Klatalia on mic. Okey, apa isu-isu semasa berkenaan orientasi seksual yang berlaku di Malaysia setakat ni? Yang kamu tahu? Banyak dekat Facebook, dekat IG banyak. Apa isu yang tengah hot sekarang tentang orientasi seksual ni, yang di Malaysia ni, yang kamu tahu? Siapa yang kamu kenal? Tak tahu. Tak tahu, padahal cikgu tahu kamu tengok video dah. Tak tengok video? Dekat IG, dekat Facebook tak ada? Kalau yang homoseksual ni, dekat Malaysia apa dia? Yang jual emas tu, tahu? Oh, Siapa? tu cikgu tak ingat deh. Tak tahu nama, siapa tahu nama? On mic. Okey, siapa-siapa boleh on mic? Semua on mic, cikgu nak semua on mic. Sekarang kita tengah berbincang. Semua on mic. Okey. Siapa tahu tentang maksud ni apa yang berlaku, isu yang tengah berlaku di Malaysia sekarang? Tentang orientasi seksual ni. Tak tahu? Aduh. Kalau cikgu sebut nama, kamu kenal ke tak? Tak kenal cikgu. Siapa? Sajat ke cikgu? Macam Sajat lah. Sajat lagi? Sekejap. Ramai lagi. Sajat. Lagi? Safi Ilyas, betul? Lu cinta Lula cikgu. Lagi? Yang dekat Sarawak pun ada kan? Siapa? Sarawak ni. Dekat Sarawak pun ada. Siapa Sarawak? Sarawak? Fiona cikgu. Ya, Fiona Lima. Okey. Itu betul lah. Okey, itu adalah salah satu contoh di mana kejadian orientasi seksual ni berlaku lah di Malaysia. Tetapi adakah negara kita menerima perubahan seperti itu di mana lelaki menjadi perempuan? Adakah bertentangan dengan agama dan budaya kita? Tak ada aku. Bertentang ke tidak dengan budaya kita? Tidak. Apa pula tidak? Kalau sudah lelaki jadi perempuan, dia transform, mestilah bertentang. Agama pun tak bagi kan? Sebab azalinya kamu keluar sebagai lelaki. Tak payahlah nak ubah penampilan, betul? Itulah maksudnya identiti seksual. Kamu kena tahu. Kamu kena tahu kamu seorang perempuan. Kamu kena tahu kamu seorang lelaki. Okey? Kita move kepada slide seterusnya. Okey. Langkah-langkah menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual. Okey. Peranan remaja. Kita tengok sini. Peranan remaja
Okey, off mic. Okey, kita tengok sini ada beberapa langkah dari side remaja dengan ibu bapa. Okey, di sini kita tengok ada 4 peranan remaja untuk menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual ni. Okey, yang pertama, mengelakkan cara hidup yang tidak baik. Okey, yang kedua, mengelakkan cara hidup yang tidak baik ni maksudnya kalau kamu nampak di persekitaran kamu ada kejadian seperti itu, kamu cubalah elak. Boleh bergaul tetapi jangan ikut. Okey, yang kedua, mengelakkan menggunakan media sosial untuk perkara-perkara negatif. Okey, kalau sekarang kita guna media sosial untuk kita belajar, betul? Untuk kita belajar, untuk kita apa semua. Tetapi jangan guna media sosial. Tengok kalau kamu tengok video sajat, lepas tu kamu ikut. Tak boleh Adrian, jangan ikut. Kamu tu dah comel dah kalau nak jadi macam sajat ni. Okey, yang ketiga, mengelakkan diri daripada terjebak dengan rakan-rakan yang tidak berakhlak. Yang ini boleh diguna pakai tak semestinya untuk identiti dan orientasi seksual ni. Boleh juga diguna pakai untuk kalau yang terlibat dengan dadah, rokok, semua tu. Okey, dan last sekali, bergaul dengan rakan-rakan ke arah yang positif. Ke arah positif. Ya, kenapa Weren angkat tangan? Ada soalan? Weren? Tak ada. Salah Okey. tekan je. Alright. Okey, kita tengok pula peranan ibu bapa. Sebagai ibu bapa, sepatutnya mereka memberikan pendidikan agama yang mencukupi. Maksudnya, kalau pendidikan agama mencukupi, seseorang itu tidak akan terjebaklah dengan orientasi seksual yang tidak betul. Maksudnya, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, macam tu. Kalau pendidikan agama, sebab dalam agama tidak menggalakkan, bukan tidak menggalakkan, melarang hubungan sejenis sesama jantina. Okey, seterusnya, memisahkan anak-anak ke persekitaran yang lebih selamat. Maksudnya, kalau dah kawasan tu banyak sangat dah kes-kes macam ni, bolehlah fikir-fikirkan untuk pindah rumah ke, pindah sekolah ke, jangan bagi dia bergaul dengan kawan-kawan yang negatif. Okey, yang ketiga, memantau pergaulan anak-anak dengan cara mengenali rakan anak-anak. Maksudnya, parents kamu kena tahu dengan siapa kamu berkawan. Kamu kena kenalkan kawan kamu dekat, ibu bapa juga. Kalau contoh kamu nak minum kopi contohnya pun kamu kena bagi tahu keluar dengan siapa. Macam Adrian. Mestilah orang kenal Sebastian. Macam cikgu kenal lah siapa kawan kan. Macam tu. Okey, seterusnya mendidik anak-anak untuk melakukan kebaikan serta mengamalkan budaya hidup sehat. Dan seterusnya memberi nasihat dan bimbingan secukupnya. Okey, nanti cikgu akan bagi kamu masa untuk kamu salin semua nota cikgu ni. Okey. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh on mic. Nanti cikgu tanya soalan tak apa jawab. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Slide cikgu sampai itu saja. Ada soalan ke? Geleng kepala. Adrian tak ada soalan. Nanti cikgu tanya soalan baru tahu. Tak ada. Okey, kalau tak ada nanti cikgu akan bagi kamu masa untuk salin slide cikgu. Okey, ini nanti latihan pengukuhan kamu. Nanti cikgu share dalam grup kah? Perlukah cikgu share dalam grup ke kamu salin sekarang? Boleh on mic, boleh on mic. Dalam grup cik. Share dalam grup. Dalam grup. Dalam grup. Share dalam grup. Latihan saja cikgu share dalam grup, tapi nota kamu perlu salin. Sebab cikgu takkan share slide. Okey. Okey. Nampak ini peraturan kelas cikgu. Jadi kamu boleh screenshot ni bagi tahu rakan-rakan kamu. Okey. Lepas tu satu lagi cikgu lupa tambah sini. Kalau tak dapat join kelas online cikgu, kena nyatakan sebab di belakang tu. Contohlah kalau tak dapat hari ni, nyatakan sebab. Supaya senang cikgu dapat detect lah siapa yang betul-betul hadir, siapa yang tak hadir. Okey? Jelas? Okey. Jelas. Okey, cikgu akan ulang balik slide. Cikgu akan bagi masa kamu salin. Apabila cikgu tanya nanti, kamu on mic, cakap kamu dah settle lah. Okey? Okey, cikgu share dulu.